Terima kasih sekali lagi Tuan Pengerusi Majlis, panel hakim, pihak pencadang serta sidang hadirin yang dihormati sekalian. Pertama sekali, izinkan saya menggulung rangkum persepsi hambar longgar, hujah-hujah goyah lemah pihak pencadang yang telah kami halang silang dengan celang cemerlang untuk menjulang kebenaran. Hadirin sekalian, kesilapan pihak pencadang yang paling nyata ialah dalam konteks pentakrifan negara maju. Kita perlu mentafsir dari mata burung, bukan dari dalam tempurung. Terdapat 38 buah negara maju berdasarkan indeks pembangunan manusia yang menilainya bertopang tunjangkan KDNK, tahap kesihatan, taraf pendapatan, status pendidikan, dan sebagainya. Namun sepanjang perdebatan ini, hujah pihak pencadang hanya merujuk kepada negara Amerika, Britain, Prancis. Maknanya dari segi nisbah, pihak pencadang hanya mengupas 2/38 sahaja, dan nisbah ini ternyata terlalu kecil untuk dipertanggungjawabkan. Hadirin sekalian, kelemahan hujah pihak pencadang yang seterusnya ialah tidak mampu membina keberkaitan antara ketidakseimbangan antara negara maju membangun dengan konotasi perkataan mengancam yang tersisip dalam tajuk perdebatan. Kami memang tidak pernah menafikan penguatan ekonomi, globalisasi maupun monopoli membina bibit ketidakseimbangan dalam ekonomi. Namun, di manakah kolerasi ancamannya berlaku tatkala negara membangun tetap mengaut laba biarpun sedikit? Pihak pencadang dalam teori ekonomi, situasinya adalah menang-menang. Negara maju tidak akan membiarkan negara membangun terus mundur kerana akan menjejaskan peranan negara tersebut sebagai hak perdagangan dan sebagai sab pengeluaran. Hadirin sekalian, kegagalan pihak pencadang yang tidak boleh dipejam sebelah mata tatkala mentafsir konotasi frasa penguasaan ekonomi sebagai sesuatu yang terpisah dari belitan tali peraturan. Negara maju seperti boleh melakukan sesuatu dengan sesuka hati. Negara maju memang mempunyai kuasa ekonomi, tapi bukan secara total. Jangan main-main mengemukakan pandangan pihak pencadang. Terdapat MOU yang ditandatangani, ada undang-undang anti penipuan yang perlu dipatuhi, ada peraturan timbang taraf yang membatasi untuk mengekalkan keseimbangan ekonomi. Hadirin sekalian, kegagalan pihak pencadang yang tidak boleh kami terima ialah tatkala tidak menjawab persoalan kerangka tema pengujian kami. Ketiga-tiga mereka gagal membuat justifikasi sama ada menjelang tahun 2020 nanti wawasan kita nak menjadi negara maju turut akan mengancam dunia. Persepsi tajuk ini begitu berbahaya untuk diterima. Panel juri, disinilah lompang-lompongnya, hambar longgarnya, dan goyah rebahnya persepsi tema pendirian serta landasan pihak pencadang. Panel juri, sepanjang sesi perdebatan kami telah berjaya membidas tema dan hujah menyimpang pihak pencadang. Dan percayalah, selepas ini mereka menyatakan lain luka lain yang dibebat. Namun hakikatnya hujah-hujah mereka tidak meninggalkan luka, malah tidak mencalarkan pendirian kami. Sebaliknya, mereka pula yang bertindak sebagai pelarian, membidas secara eskapisme hujah-hujah yang kami kemukakan. Saya akan gulung cerakinkan perkara ini satu persatu. Hadirin sekalian, pertama sekali, kami telah berhujah tentang keberkaitan FDI, yakni pelaburan langsung negara maju terhadap KDNK negara-negara membangun. Kami telah memetik laporan ekonomi tentang kolerasi pelaburan langsung asing oleh negara maju dengan peningkatan KDNK negara. Maknanya, negara maju mempunyai hubung kait dengan peningkatan ekonomi. Persoalannya, adakah FDI negara maju mengancam ekonomi negara membangun? Malangnya, persoalan ini dibiarkan kaku, membisu, dan berdebu. Tidak dijawab oleh pihak pencadang. Hadirin sekalian, sewaktu sesi pengujian juga, kami telah berhujah tentang penjajahan bentuk baru telah menganjak tingkatkan pertalian negara membangun. Pendirian kami konsisten. Globalisasi ekonomi memang merupakan satu monopoli. Keadilan pula dipesong manipulasi. Namun perpaduan
Perdagangan Negara Dunia ketiga dilonjakkan melalui EAEC dan Kesepakatan Negara Islam disuburkan melalui OIC. Hadirin sekalian, yang ketiga, kami telah membicarakan tentang negara maju menggerakkan negara membangun melalui suntikan kepakaran teknologi yang mencelangkan ekonomi. Sewaktu sesi pengujahan, kami telah mengemukakan pandangan Profesor Dr. Hasan Ahmad tentang dasar pandang ke timur yang melonjakkan potensi teknologi pemotoran negara hingga kita mampu menggerak jenamakan kereta nasional kita. Hadirin sekalian, seterusnya, hujah yang tidak dijawab oleh pihak pencadang ialah tentang pembangunan dan penyelidikan yang digetus dan dicetus oleh negara maju mampu melestarikan alam. Kami telah berhujah tentang peranan keswadayaan negara maju dalam menghasilkan enjin hybrid dan peralatan berasaskan solar, menunjukkan usaha tegar untuk membongkar bumi yang dihambat kemusnahan. Rumusannya, tajuk ini perlu ditolak atas beberapa prinsip. Pertama, setiap negara membangun ingin menjadi negara maju dan ini bukan satu ancaman. Kedua, negara maju tidak akan memusnahkan ekonomi negara membangun kerana akan mengekang potensi ekonomi mereka sendiri. Dan yang ketiga, penguasaan ekonomi negara maju bukan sesuatu yang total kerana boleh dikekang melalui duti dan peraturan yang dipatri bersama. Hadirin sekalian, panel juri, kami bukan suka meningkah kata dengan lidah. Hujah kami bukan mada berhelah, juga bukan suka mencari salah. Namun, percayalah, tajuk ini jika disokong akan membawa rebah. Iktibarnya, sesuatu yang mendatangkan ancaman pasti akan kita hindari. Namun, FDI negara maju, pertukaran kepakaran dan teknologi mereka sentiasa kita nanti demi melonjakkan sosioekonomi. Kalau ini dikatakan satu ancaman, sisihkan semua ini. Pencadang berani bertindak demikian. Lantas untuk pembangunan negara, untuk kemajuan negara, saya rayu supaya tajuk ini ditolak. Sekian, terima kasih.